Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan geran tanah, anak kunci rumah dan lot tanah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan berangkat melawat beberapa institusi pendidikan dan pengajian, syarikat penyedia perkhidmatan kulinari serta rumah-rumah penerima kunci rumah dan geran tanah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kanada dan berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan penggeranan tanah-tanah lesen tumpang sementara di bawah skim penggeranan tanah lesen tumpang sementara bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Tempurung serta penganugerahan anak-anak kunci rumah, unit pangsapuri dan lot-lot tanah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara. Majlis penganugerahan berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Pridex, Jerudong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan dan Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Dr. Haji Badaruddin bin Pengiran Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Dalam sembah alu-aluan pegawai daerah Brunei dan Muara, antara lain menyembahkan penganugerahan tersebut memberikan sinar kehidupan dan tempat berteduh yang lebih selesa kepada para penerima. Pada pagi yang penuh bermakna ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan penggeranan tanah-tanah lesen tumpang sementara di bawah skim penggeranan tanah lesen tumpang sementara bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburung serta penganugerahan anak-anak kunci rumah, unit pangsapuri dan lot-lot tanah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara kepada 626 penerima. Dari jumlah tersebut, 218 penerima di bawah skim penggeranan tanah lesen tumpang sementara dengan 183 penerima dari daerah Brunei dan Muara dan 35 penerima dari daerah Temburung. Sementara itu, 408 penerima menjunjung kurnia anak-anak kunci rumah dan lot tanah di bawah skim perumahan negara. Dari jumlah tersebut, 270 penerima diperuntukkan unit pangsapuri.
seorang diperuntukkan rumah jenis asas, 4 penerima diperuntukkan rumah jenis kembar, 126 penerima diperuntukkan rumah jenis teres dan 7 penerima lot-lot tanah. Dayang Hajah Rahimatul Hasanah binti Haji Awang Tengah, Dayang Laksa binti Doa selamat dibacakan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah. حفظك وعياذك وجوارك واعط لهم الصحة والسلامة واصرف عنهم كل مكروه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selesai menyempurnakan penganugerahan geran-geran tanah, anak-anak kunci rumah dan lot-lot tanah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat mengadakan lawatan ke sebuah institusi pendidikan dan pengajian, syarikat penyediaan perkhidmatan kulineri profesional, Rumah Pemangku Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Rimba dan beberapa buah rumah penerima. Sekolah Arab Sultan Haji Hassanah Bolkiah Kampung Rimba menjadi tumpuan pertama lawatan baginda. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. I read a lot of things about you, but today I am in my dream. Dengan keramaian lebih 1,700 penuntut dan 218 tenaga pengajar, Sekolah Arab Sultan Haji Hassanah Bolkiah mula digunakan pada 2 Januari 2020.
Baginda kemudiannya berangkat melawat rumah-rumah penerima jenis teres di RPN Rimba. Setiap rumah mempunyai keluasan lantai 99 meter persegi. Walaupun dalam keadaan cuaca hujan, keberangkatan baginda tetap dinantikan oleh para penerima. Kediaman Awang Muhammad Saleh bin Haji Ahmad, pemangku Ketua Kampung RPN Kampung Rimba, menjadi persinggahan baginda seterusnya. Sudah pindah dalam sekolah rendah. Jadi guru besar. Assalamualaikum. Dua buah rumah penerima bagi geran tanah di kawasan Kampung Terunjing, Mukim Brakas, syarikat penyediaan perkhidmatan kulinari dan rumah penerima bagi unit Pagsepuri di kawasan rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan juga menjadi tumpuan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Rumah Dayang Rosyafina binti Haji Abidin dan Awang Haji Abdul Karim bin Awang Abdullah yang terletak di Kampung Terunjing dikunjungi baginda. Puan-puan. Umur berapa? 66. Boleh berjalan. InsyaAllah. InsyaAllah. Asal segala. Tindakan. Juga dikunjungi syarikat Royal Brunei Culinary RBC yang terletak di kawasan perindustrian Lambak Kanan. This is a quality assurance, quality control. They are in charge of making sure food systems are healthy. They're in charge of retail production. And during and during certification, we managed to expand our products in the packaging. So all of it. Dia dapat dihadap oleh orang kerja.
Mana dia statusnya ni status di ISC ni kami lokal di tempatan. Lokal. Dan the rest. Majority should be as well. Keberangkatan baginda seterusnya ialah ke rumah-rumah penerima bagi unit Pangsepuri di kawasan rancangan perumahan negara Lambak Kanan. Kan sebenarnya kesempatannya kalau ada banyak kurang satu di seri ada situ. Salam. Bukan ampun, Bon. Ini futsal, ini ada netball, olahraga, badminton. Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Rumah Semaun di Jalan Jerambak menjadi destinasi terakhir keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia sebelum berangkat ke majlis santap tengah hari. Keberangkatan baginda di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam dijunjung oleh Yang Berhormat
Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Kali menggunakan teknik code lift. Dengan nama stop. Satu kali makan. Satu kali kerja tu. Jadi dia tu di rumah telur tu. This is Bill, our owner of our product from with Alas, right? So this, yes, this is a long-term product. This product we had a collaboration with them. This is Southeast Asia. So all the furniture is still original. This is strawberry. Baginda mengakhiri keberangkatan dengan berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari di Dewan Anora, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Puan yang terutama The Right Honourable Mary Simon, Governor General Commander-in-Chief of Canada. Dan The Right Honourable Justin P.J. Trudeau, Perdana Menteri Kanada dan Kerajaan serta rakyat Kanada bersempena dengan Hari Kanada. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Kerala Zanana Gusmao berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia menyempurnakan penganugerahan geran tanah lesen tumpang sementara, anak-anak kunci rumah dan lot-lot tanah dan seterusnya berangkat melawat beberapa buah institusi pendidikan dan pengajian, syarikat penyediaan perkhidmatan kulinari dan rumah-rumah penerima kunci rumah dan geran tanah mencerminkan sikap keprihatinan dan pemedulian baginda dalam memastikan kualiti kehidupan rakyat sentiasa terjamin. Detik-detik manis keberangkatan baginda itu dimuatkan dalam sorotan penganugerahan geran tanah lesen tumpang sementara, anak-anak kunci rumah dan lot-lot tanah dan keberangkatan ke beberapa buah institusi pendidikan dan pengajian, syarikat penyediaan perkhidmatan kulineri dan rumah-rumah penerima kunci rumah dan geran tanah.
Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah lewat petang tadi berkenan berangkat ke majlis doa kesyukuran sempena memperingati Hari Ulang Tahun Puja Usia Dulian Teramat Mulia ke-40 tahun. Majlis Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Rancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad. Berkibarnya bendera besar negara Brunei Darussalam menandakan bermulanya pengibaran bendera di seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia diadakan pagi tadi di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan menyempurnakan penyerahan bendera besar negara Brunei Darussalam untuk dinaikkan dan dikibarkan. Juga diselajurkan penyerahan bendera negara Brunei Darussalam dan poster-poster sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan kepada pegawai dan pemangku pegawai daerah-daerah. Bendera besar negara Brunei Darussalam ini berkibar megah di pusat bandar sehingga 31 Julai 2023. Upacara menaikkan dan penyerahan bendera negara Brunei Darussalam juga diadakan di daerah-daerah lain pagi tadi. Di daerah Blyth, upacara penyerahan bendera negara diadakan di Taman Persiaran Cendera Kenangan Jalan Sungai Kuala Blyth.
Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Majlis yang sama diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Pengangkutan dan Info Komunikasi Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku pegawai daerah Tutong. Bagi daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Awang Ang Swee Hoi, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kawasan Dermaga Pekan Pangar menjadi lokasi upacara penyerahan bendera bagi daerah Temburong. Penyerahannya disempurnakan oleh Pangeran Haji Jamra Wira bin Pangeran Haji Putra, pemangku Setiausaha Tetap Tenaga Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir pemangku penolong pegawai daerah Temburong. RTB Melakar sejarahnya tersendiri hari ini dengan bermulanya penggunaan skrip LED bagi semua produk berita televisyennya. Inisiatif tersebut mencerminkan usaha berterusan RTB bagi meningkatkan lagi kualiti produk-produknya, khususnya bahagian berita dan hal ehwal semasa. Kami kongsikan kesibukan para petugas dalam membuat persiapan bagi penggunaan skrin LED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa buah kementerian mengadakan majlis ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha yang merupakan peluang meraih keberkatan dan berkongsi kesyukuran dengan golongan yang memerlukan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis ibadah korban. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Tahun ini 4 ekor kerbau dikorbankan. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Kementerian Kesihatan mengorbankan 5 ekor kerbau. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengagihkan daging korban kepada 79 orang penerima. Pengisian majlis tersebut ceramah bertajuk Aidiladha, Tungganganmu ke Syurga.
Taala bagi kita ni peringatan, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. 9 ekor kerbau pula dikorbankan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Penyerahan daging kepada 90 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua serta timbalan-timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Sementara itu, 5 ekor kerbau dikorbankan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pengagihan daging kepada 80 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diselajurkan dengan ceramah kelebihan dan hikmah ibadah korban. 60 orang penuntut Pusat Tingkatan 6 Sengkurung, Sekolah Menengah Saidina Hassan dan Sekolah Menengah Masin menerima agihan daging korban. Diserahkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis tersebut berlangsung di Dewan Pusat Tingkatan 6 Sengkurung, Kampung Mulaut. Juga diselajurkan ceramah khas bertajuk Ibadah Korban Mengukuh Ketakwaan. Juga mengadakan majlis umpamanya Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya. Penyerahan daging-daging korban kepada 151 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. 250 orang menerima agihan daging korban anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 7 ekor kerbau dikorbankan pada majlis tersebut. Tiga ekor kerbau dikorbankan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi. Pengagihan daging disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dipersilakan wakil dari Jabatan Buruh. Pelbagai pihak juga mengadakan majlis ibadah korban demi meraih ganjaran dan fadilat ibadah korban. 6 ekor kerbau dan 2 ekor sapi dikorbankan pada majlis anjuran bersama Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri dan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB. Pengagihan daging kepada 250 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, dan Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Maddin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis berlangsung di Jabatan Mufti Kerajaan. Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri tidak ketinggalan mengadakan majlis umpamanya. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam. Penerimanya terdiri daripada 30 orang asnaf terpilih. Juga menerima agihan daging korban, peserta korban dan pegawai serta kaki tangan Mahkamah Syariah. Pihak Masjid Pusat Dakwah Islamiah dan lain-lain pihak juga tidak ketinggalan mengadakan majlis ibadah korban.
5 ekor kerbau dikorbankan pada majlis ibadah korban anjuran Masjid Kampung Tanah Jambu. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 19 orang ketua keluarga penduduk Kampung Tanah Jambu dan Salar serta sekitarnya menerima agihan daging korban. Juga mengadakan majlis yang sama, Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf dengan kerjasama Persatuan Nurul Islam dan kelas bimbingan mu'alaf daerah Brunei dan Muara. Daging korban diserahkan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. 2 ekor kerbau dikorbankan tahun ini diagihkan kepada fakir dan miskin dengan kalangan mu'alaf daerah Brunei dan Muara. 5 ekor kerbau dan 2 ekor kambing dikorbankan melalui program belia mu'alaf prihatin 5.0. 55 orang asnaf mu'alaf dari Kampung Longmayan, Kampung Ukong, Kampung Bukit dan Kampung Kuala Ungar menerima daging korban yang diserahkan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Haji Muhammad Ashraf bin Mansur, Haji Muhammad Zariman bin Abdullah Tong. Pusat Serantau Simeo Voktek melalui Ahli Jawatan Kuasa Musala Raudah Simeo Voktek juga mengadakan majlis yang sama di pusat berkenaan. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Serantau Simeo Voktek. Seekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada para penerima yang berhak serta warga Simeo Voktek. Sementara itu, 43 orang asnaf fakir miskin, mukim Kiudang dan peserta ibadah korban menerima agihan daging korban anjuran Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Tutong. Tahun ini, 8 ekor kerbau dikorbankan. Juga mengadakan majlis ibadah korban kumpulan bekas penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin serta isteri. 2 ekor kerbau dikorbankan dan 3 ekor kambing diakikahkan. Penerimanya 18 orang asnaf fakir miskin dari Kampung Bukit Panggal dan Kampung Luagan Duduk beserta peserta ibadah korban. Penyampaian agihan daging korban disempurnakan oleh ahli-ahli lembaga penasihat kumpulan bekas penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin. Majlis diadakan di Masjid Haji Abdul Azim, Kampung Luagan Duduk, Tutong. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB mengadakan Majlis Ihya Aidil Adha yang diisikan dengan Majlis Ibadah Korban dan Majlis Sambutan Hari Raya Aidil Adha. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais KUPU SB. 3 ekor kerbau dan 1 ekor kambing dikorbankan. Sebahagian diagihkan kepada 58 orang pelajar dan warga KUPU SB serta individu yang memerlukan. Juga diselajurkan majlis penutupan program mobiliti pelajar serantau ke KUPU SB dan penyerahan sijil penghargaan kepada 15 pelajar serantau yang menyertai program mobiliti berkenaan. Melaksanakan ibadah korban sangat dituntut dalam agama Islam, di samping bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya. Pagi tadi, keluarga besar Awang Idris bin Haji Muhammad Yusof mengadakan majlis seumpamanya di Kampung Seri Tanjung Belayang, daerah Temburong. Majlis antara lain bertujuan untuk melahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala selain mengeratkan hubungan silaturahim sesama keluarga. Majlis korban ini adalah untuk sama-sama belajar cara apa arti korban dan untuk bersama cara-cara yang anak-anak muda sekarang ini dah tahu
diajar untuk mengetahui tata cara memotong daging, pembahagian dan sebagainya lah. Laporan haji dari Tanah Suci. Kemudahan bagi jemaah haji negara di Mina diurus dengan baik bagi memastikan keselesaan jemaah haji. Perkara tersebut dinyatakan semasa lawatan Tuan Yang Terutama Datu Seri Setia Haji Awang Yusof bin Haji Awang Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam di Arab Saudi ke kemah jemaah haji negara Brunei Darussalam di Mina. Semasa berada di Mina, Tuan Yang Terutama berpeluang berinteraksi dengan para jemaah. Jemaah haji negara yang melakukan nafar awal bertolak meninggalkan Mina menuju Mekah pada 12 Zulhijjah. Syarikat At-Taqwa membawa jemaah meninggalkan Mina setelah sempurna melaksanakan ibadah melontar 3 jamrah. Kami sudah selesai mengerjakan wajib haji melontar ketika 3 jumrah. Kami berada di sini selama 2 malam, itu nafar awal. Alhamdulillah, sebentar lagi kami akan meninggalkan kota Mina dan menuju ke kota suci Mekah dan seterusnya akan kembali ke tanah air insya-Allah pada minggu hadapan. Kami selesai menyempurnakan ibadah melontar Abayat ini. InsyaAllah experience selama di Mina ni alhamdulillah banyak adalah mesti ada kekuatan mental sama fizikal. So kadang-kadang pun dia dapat tandingkan marah mesti buat perkara rukun semua wajib atau. Sementara itu, sebahagian petugas perubatan haji juga mula meninggalkan Mina bagi mengiringi jemaah haji negara yang kembali ke hotel penginapan masing-masing di Mekah. Negara Brunei Darussalam mencalonkan 2 buah mukim bagi pengiktirafan kampung pelancongan terbaik oleh Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWTO. Mukim berkenaan ialah Mukim Tanjung Maya, Daerah Tutong dan Mukim Amo, Daerah Temburong. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam siaran medianya memaklumkan kedua-dua mukim dicalonkan selepas memenuhi kriteria utama serta menunjukkan komitmen untuk memelihara warisan budaya dan persekitaran semula jadi. Kampung Pelancongan Terbaik UNWTO dilancarkan pada 2021 sebagai sebahagian daripada usaha PBB untuk menjadikan pelancongan sebagai pemacu pembangunan dan kesejahteraan luar bandar.